adanya perkara yang kita perlu faham tentang khutbah yang disampaikan. Kerana hal ini ada berkait dengan apa yang kita lihat berlaku di kalangan masyarakat kita, ya, pada khutbah Jumaat tu. Hakikatnya kita perlu jelas bahawa tidak ada beza antara khutbah pertama dan kedua daripada sudut kandungannya. Tidak ada beza sebenarnya. Maka seperti mana dalam khutbah yang pertama dia berkisar tentang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, sebenarnya khutbah yang kedua pun sebenarnya kandungannya pun sama. Dengan erti kata, kalau khatib itu sedang menyampaikan satu topik, maka tidak ada halangan untuk dia membahagikan topik itu kepada dua, pada bahagian pertama pada khutbah yang pertama, bahagian yang kedua pada khutbah yang kedua. Tidak ada masalah. Maka sebenarnya dalam khutbah Jumaat ni tidak ada asalnya untuk dibahagikan khutbah itu kepada topik yang hendak dibicarakan. Adapun khutbah yang kedua dikhaskan untuk doa dan seumpamanya. Sebenarnya tidak ada sandaran pembahagian yang seperti ini dalam hadis-hadis dalam sunnah Nabi SAW, ya. Sebaliknya, kalau kita lihat dalam sunnah Nabi SAW, kedua khutbah Jumaat itu kandungannya adalah sama, ya. Tidak ada dikhaskan apa juga doa sebenarnya, ya. Maka kalau kita lihat amalan masyarakat di mana dikhaskan khutbah yang kedua untuk doa, di sini kita tegaskan bahawa hakikatnya amalan seperti ini tidak ada sandarannya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita nyatakan di sini tidak sabit bahawa Nabi pernah berdoa dalam khutbah Jumaatnya secara berterusan. Tidak pernah sabit amalan seperti itu daripada Nabi, untuk baginda berdoa dalam khutbahnya pada setiap kali khutbah Jumaat, ya. Apa yang sabit adalah apa? Apa yang sabit adalah baginda berdoa dalam khutbah Jumaat untuk tujuan yang khusus, ya, untuk satu peristiwa yang khusus pada ketika yang berlaku ketika itu sahaja. Kisahnya dalam hadis Bukhari dan Muslim adalah tatkala baginda sedang berkhutbah pada hari Jumaat, datangnya seorang, ya, ke dalam masjid, ya. Kita boleh bayangkan jemaah lain semua tengah duduk dengan khutbah. Tiba datang seorang lelaki masuk ke dalam masjid dan mengatakan, ya, ya Rasulullah, ya, halakatil amwal wa anqata'at as-subul fad'u Allah an yughithuna. Wahai Rasulullah, telah musnah harta benda dan telah terputus jalan laluan, maka berdoalah kepada Allah supaya diturunkan kepada kita hujan. Kalau kita tengok ucapan lelaki ini, dia jelas memandangkan ketika itu berlaku kemarau, ya, sehingga tanaman dan ternakan musnah, ya, dan ya, maka lelaki itu meminta supaya Rasulullah berdoa meminta hujan. Maka di sini Rasulullah berhenti khutbahnya, ya, dan berdoa dengan mengatakan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan ke atas kami hujan, ya Allah turunkan ke atas kami hujan. Perawi hadis ini, ya, iaitu Anas bin Malik, dia mengatakan bahawa pada awalnya tidak ada setumpuk awan pun di langit, tetapi sejurus selepas Nabi berdoa, ya, ternyata awan-awan mula datang berkumpul, ya, dan tidaklah mereka selesai solat Jumaat mereka ketika itu melainkan dalam keadaan, ya, hujan lebat sudah melanda, ya, mustajabnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kisahnya adalah ternyata pada minggu yang berikutnya,
ketika Nabi sedang berkhutbah, lelaki tadi itu datang, lelaki yang sama atau lelaki yang lain, tidak dinyatakan. Ternyata dia, seorang lelaki datang mengatakan hal yang sama. Ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul. Ya. Fad'u Allah yumsikuha 'anna. Wahai Rasulullah, telah musnah harta benda dan terputus jalan laluan, maka mintalah kepada Allah supaya menghentikan hujan. Ternyata hujan yang telah diminta, yang telah didoakan pada minggu yang sebelumnya, berterusan sehingga ke hari Jumaat yang berikutnya, ya, mengakibatkan haiwan dan tanaman musnah, ya, dan laluan terputus. Maka kali ini orang tu berdoa supaya dia berhentikan hujan. Maka kita dapati di sini, ya, perawi hadis mengatakan Rasulullah pun berdoa dengan mengatakan, Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah, keliling kami dan bukan atas kami. Ini hujan tadi tu, ya. Allahumma 'alal akami wad-dirabi wa butunil awdiyah wa manabitis syajar, ya. Ya Allah, atas kawasan tinggi dan kaki bukit, di lembah dan di kawasan-kawasan tanaman. Ya, sekali lagi kita melihat, ya, perawi hadis mengatakan sejurus Nabi berdoa kali yang kedua ni, ternyata awan-awan yang berkumpul di atas Madinah, ya, seakan, ya, terbuka dan sebaliknya menurunkan hujannya di sekeliling Madinah itu, tidak lagi di atas Madinah, ya, bandar Madinah itu. Apa yang nak kita katakan di sini adalah, inilah dia antara hadis tentang Rasulullah berdoa ketika khutbah Jumaat. Ternyata dia adalah khutbah dengan sebab yang khusus dan bukan doa yang dibacakan secara berterusan, ya. Hal ini tidak ada asalnya, ya, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.